السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمدا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم آمين. أما بعد. Muslimin, mukminin, tetamu-tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya syukur pada Allah kerana pada hari yang penuh dengan keberkatan ini, pada hari Jumaat, kita diberikan peluang oleh Allah untuk hadir ke dalam rumah Allah lebih awal daripada waktu yang selalunya. Selalu kita sembahyang Zuhur pukul 2, 2.30, kadang pukul 3, kadang pukul 4 baru kita sembahyang. Kadang tidur dulu 5 minit lagi nak masuk asar baru kita sembahyang. Macam-macam alasan kita bagi. Mengantuk lah, kerja lah, sibuk lah, tak ada berhenti lah, macam-macam. Tapi pada hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita, Allah bagi kekuatan kepada kita, kita mampu gerakkan badan kita, melawan nafsu kita, lawan bisikan syaitan untuk hadir lebih awal dalam rumah Allah pada hari Jumaat ini. Kita menghampiri Ramadan. Kita sedang menghampiri Ramadan, dan Ramadan ini adalah satu bulan yang sangat-sangat disukai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena pada bulan itu bulan yang ada pelbagai kelebihan. Antaranya Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi bila sebut kata Rejab maknanya persediaan untuk berhadapan dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Karena dalam bulan Ramadan ni Allah menginginkan kepada kita, tujuan kita puasa, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah sebut dalam Quran, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti umat yang sebelum daripada kamu. Moga-moga kamu tergolong, atau moga-moga kamu ini menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Maknanya apa, tuan-tuan? Takwa ni Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan, Ramadan ni Allah Taala menginginkan daripada kita menjadi orang yang bertakwa. Nabi sebut dalam hadis, "Idza jaa Ramadhanu futtihat abwabul jannah." Bila mai saja Ramadan, Allah akan buka pintu-pintu syurga. Wa ghulliqat abwabun nar, Allah tutup pintu neraka. Wa suffilatus syayatin, Allah belenggu syaitan. Jadi ada orang tanya, dia kata, Ustaz, setan tu kena ikat pakai apa? Ikat pakai tali ke? Betul ke setan tak ada, Ustaz, pada bulan Ramadan? Benarkah pada bulan Ramadan syaitan dibelenggu, diikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana maksiat masih berterusan dalam bulan Ramadan. Kenapa maksiat masih berlaku pada bulan Ramadan? Ada lagi yang tak puasa. Kalau dia tak ada setan, kenapa masih ada orang yang tak puasa? Kalau kita masuk dalam bazar Ramadan, nama tu bazar Ramadan, jualan sempena orang nak berbuka puasa. Tetapi sebelum berbuka puasa, aurat telah dibuka lebih awal. Setan dah tak ada, kenapa masih mendedahkan aurat? Setan sudah tidak ada, sudah dibelenggu oleh Allah Ta'ala. Kalau benar apa yang Nabi sebut, kenapa maksiat masih berlaku? Tuan-tuan dengar elok. Apa yang Nabi sebut ni benda betul. Dah, kalau betul, Ustaz, kenapa masih berlaku maksiat? Baik. Syaitan ni, dia yuwaswisu fi sudurin nas. Dia mai duk bagi kita, dia hasut kita, dia bisik kat kita, kena buat ni, kena buat ni.
Bila kita tetapkan iman kita, kita zikir, kita istighfar, kita baca doa, syaitan dia akan lari. Tapi yang duduk dalam diri kita ada satu, nama dia nafsu. Saya ambil contoh. Tuan, katalah ni benang. Ni benang. Okey? Benang. Bila kita buat dosa dengan Allah Ta'ala, buat dosa dengan Allah Ta'ala, sekali kita buat macam satu benang. Benang macam ni kita boleh tarik bagi putih tak? Kalau selai macam ni, boleh tak? Boleh tak? Tuan-tuan, kita suruh tutup muka, pelitup muka, hidung dengan mulut ya. Jangan tutup mulut sampai tak jawab. Kita pakai pelitup muka nak elak COVID-19, bukan sampai tanya tak jawab. Sekali lagi nak tanya. Kalau benang macam ni kita tarik pak, boleh putih tak? Boleh putih. Alhamdulillah. Kali pertama buat dosa, kita boleh padamkan dosa kita dengan biasa. Kerana apa? Pertama kali buat jahat, dia boleh berubah, dia boleh bertaubat dengan mudah sekali. Dia boleh tinggalkan. Masuk Ramadan, dia boleh tinggal benda tu. Pasal apa? Baru sekali dia buat. Bayangkan kalau buat kali kedua, dah jadi 2 lapis dah. Tarik boleh putih tak? Boleh. 2. Bayangkan kalau banyak kali buat dosa, benang tu dah berbelit-belit macam ni lah. Ni. Lagi buat dosa, lagi belit, lagi buat. Ni, macam ni nak tarik. Boleh putih tak? Tak boleh. Sebab itulah bila kita buat dosa kali pertama, mudah kita bertaubat. Bila banyak kita buat, berterusan kita buat, sampai satu tahap dosa tu dah menebal, maka nafsu yang ada dalam badan kita ni, yang disebut dengan ammaratu bisu, yang sentiasa menyuruh kita buat jahat. Bila dia dah terlalu lama sangat kita duk buat, kita duk pintai. Hari-hari kita belit. Sampai satu tahap, benang yang nipis tadi, mudah diputuskan, sudah tidak berjaya diputuskan. Kerana apa? Kerana terlalu banyak lilitan dia. Belit. Sekali buat dosa ikat. Dengan tali. Ikat sampai penuh dekat tiang. Kita nak tarik tak boleh dah. Kerana apa? Kerana telah lama maksiat yang kita buat. Bila lama kita buat maksiat, berubah daripada perbuatan maksiat tadi ni, dia jadi adat, jadi kebiasaan. Maka nafsu dalam badan kita, dia akan tekan kita. Dia akan tuntut kita untuk buat jahat. Sebab itu bila masuk Ramadan, syaitan telah dibelenggu oleh Allah Ta'ala. Kenapa ada lagi orang Islam buat jahat? Kerana apa? Kerana nafsu dia telah selesa dengan maksiat. Bila nafsu dah selesa dengan maksiat, tak pelik orang dalam Ramadan masih tak semayang, dalam Ramadan masih tak tutup aurat, dalam Ramadan tak berpuasa, dalam Ramadan ada yang berzina, ada yang hisap rokok, ada yang minum ketum, ada yang arak, ada dadah, ada rasuah. Tak pelik. Kerana apa? Nafsu dia telah lapak dengan maksiat. Nafsu akan desak dia buat maksiat. Kalau nafsu minta dari dalam, hak ni bahaya. Syaitan boleh dibelenggu. Nafsu duduk dalam badan kita. Sebab itu rejab adalah kita menyemai benih-benih untuk kita bertakwa kepada Allah. Menyemai benih, belajar balik tentang solat, tentang zikir, belajar tentang sembahyang sunat, belajar tentang perkara-perkara sunnah yang diajar oleh Nabi SAW. Bermula pada bulan Rejab. Kita wamak pula ni. Kalau tuan-tuan nak kurih macam Tok Imam, ambil masa. Ya. Ambil masa. Makan bihun 2 sudu lekat. Cari ayak. Hilang nikmat. Kalau nak kurih, tu dia, kena jogging, kena diet, kena kontrol makan, kena buat macam-macam. Dia tak boleh kurih dalam masa 1 hari. Paling kurang sebulan baru nampak kesan. Sebulan. Lagi diet, lagi rasa gemuk, lagi diet, lagi rasa gemuk. Tara nak sampai sebulan. Masuk bulan kedua makin okey. Bulan ketiga makin okey. Masuk bulan keempat musim derian, jahanam. Begitulah Ramadan. Kalau nak Ramadan nanti kita berjalan dengan baik, lancar Ramadan kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, mula pada bulan Rejab. Antaranya berpuasa sunat di bulan Rejab.
berjinak-jinak dengan rumah Allah di bulan Rajab. Kena ubahlah. Kerana yang hadir pada hari ini termasuk dengan saya, belum tentu hidup sehingga Ramadan. Tak ada siapa pun boleh jamin, aku confirm Ramadan ni aku dapat. Tak. Saya merancang tahun ni, minggu pertama puasa di Madinah Al-Munawwarah. Jadi tarawih yang pertama tahun ni insya-Allah saya akan berada di Madinah. Itu perancangan saya. Boleh jadi Allah Ta'ala telah menulis pada malam Ramadan tu, hang tak ada puasa dah, tak ada tarawih, hang duduk dalam kubur. Boleh jadi. Betul tak? Maka bermula dengan Rejab, kita mula buat amalan-amalan persediaan untuk berhadapan dengan Ramadan, bulan yang sangat hebat. Masuk Rejab, kita dah seronok. Ada orang tak tahu lagi kata bulan Rejab. Hari ni baru tahu. Yang saya tahu ni bulan 2 Ustaz. Bulan 2 bertukar, dia tahu. Dia tahu bulan ni ada berapa hari? 28 hari ke 29 hari? Dia tahu. Bulan ni ada 20, ada 30 ke 31? Dia tahu. Tapi masuk Rejab, dia tak tahu. Rejab, bulan yang didoakan oleh Nabi SAW. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rejab, bulan Sya'ban. Ya Allah, sampaikan kami dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Tapi bila sampai bulan Ramadan, kita relax, kita tak ada apa. Kita buat tak peduli je. Padahal Ramadan ni, dalam dia ada Quran, dalam dia ada keampunan Allah, dalam dia ada pembebasan daripada api neraka Allah. Dalam Ramadan ada Lailatul Qadar. Yang Allah tak bagi kepada umat dulu, ada pada umat Nabi kita SAW. Jadi apa yang kita boleh buat pada hari ini? Secara ringkasnya, amalan yang kita tahu tapi kita payah nak buat, iaitu bersedekah. Sedekah ni lah benda yang paling payah kita nak bagi ke orang. Pasal apa? Pasal kita payah dapat dan kita nak bagi ke orang. Itu kita rasa macam lain tak bagi. Suruh senyum boleh lagi, simpan janggut boleh lagi, suruh pakai serban, pakai jubah boleh lagi, suruh sembahyang sunat boleh lagi, suruh gotong royong boleh lagi. Tapi kalau nak suruh sedekah duit kita, masa mula-mula masjid ni nak buat lain. Ni tapak ni nak renovate, nak buat lain. Bila keluar saja iklan RM30, siapa derma dekat masjid RM30, insya-Allah Allah bagi syurga dekat dia. Berapa ramai orang gelak? Takkan syurga RM30 lah. Dia pergelak dekat Tok Imam dengan jawatan kuasa, takkan RM30 masuk syurga. Dah kita nak bina satu masjid, kita tak ada duit, kita buat pakej RM30 sekurang-kurangnya. Kalau tak boleh 30, RM3. Ramai yang gelak. Tak boleh buat apa tu masjid tu, lelok duk reban, orang pun tak pergi masjid tu. Buat muka. Hari ni, siapa yang duit dia duduk dekat tiang masjid ni, pahala berterusan sampai dia mati. Orang yang tak bagi hari tu dah tak ada peluang dah. Habis dah. Peluang wakaf untuk buat masjid ni, habis dah. Kalau ada pun buat benda lain pula. Sana. Buat tengah lift pula. Buat tengah lift naik ke atas. Jadi orang yang sedekah ni, kata Nabi SAW, sahabat pernah tanya Nabi, bab sedekah ni payah no? Nabi kata, sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, ayyu sadaqati a'zamu ajra? Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdal? Keadaan manakah paling afdal kita bersedekah? Kita ada banyak, bagi cara banyak. Kita ada sikit, bagi cara sikit. Allah tak tengok nilai hak kita bagi tu. Allah tengok hak kita dalam poket ada banyak mana. Kalau kita ada RM100 je duit kita, pendapatan bulanan kita RM1,000 je, tapi sebulan 200 dia boleh bagi dekat masjid. Maknanya 20% dia belanja harta dia. Kalau orang kaya sebulan dapat RM10,000, RM20,000, dia derma dekat masjid 200 juga sebulan. Sama tak dengan orang kampung tadi? Tak sama. Walau jumlah sama, tapi orang kampung tadi, dia telah belanjakan 20% daripada harta dia. Orang kaya tadi, kalau sebulan RM10,000, bagi RM2,000, bagi 200, angka sama. Tapi jumlah yang dia dapat dengan dia keluarkan, tak sama.
Kalau orang tuan-tuan, bayangkan, dia ada RM5 kan. Memang hidup dia hari-hari, kes pagi makan pagi, tak ada simpanan. Pergi kerja pagi tadi, pukul 12 orang bagi RM10. Mai ke masjid, dia bubuh RM5 dalam tabung masjid. RM5 simpan, habu anak makan hari ni, besok cari lain. Dia telah infak separuh harta dia. Lagi mulia daripada orang yang sumbang RM1,000 hari ni. Padahal dia simpan dalam akaun dia 2 juta, 3 juta. Allah bukan tengok jumlah tu. Kita buh RM1 ke RM2. Lah kita mampu takat tu ya. Kita pun duit tak banyak, tapi kita nak bagi juga. Maka Nabi ni bila ditanya, Nabi jawab. Nabi kata apa? Anta saddaqa wa anta sahihun. Mula sekali nak sedekah, Nabi kata paling afdal waktu kamu sihat. Ni boleh berjalan, boleh pergi makan. Tengok orang lain raya, kita yang rayuh kot jalan. Minyak kereta habis berapa ratus ya? Patai Merdeka jam sampai dekat Tiga Batu. Tak boleh nak pergi, jam. Manjang. Jam, boleh bawa minyak ni, boleh beli ni. Tapi bak nak sedekah dekat orang, nak sedekah dekat jiran, berat. Dan Nabi kata, sebaik-baik sedekah yang kita nak bagi tu, wabda biman ta'ul. Nabi kata, mulakan dengan orang yang ada keliling kamu. Siapa orang keliling ni? Orang yang di bawah tanggungan kamu. Isteri kita, anak kita. Tu afdal bagi sedekah dekat mereka dulu, baru pergi kat orang lain. Ni sedekah dekat jiran, belanja anak orang, belanja kawan-kawan. Tapi anak isteri tak dapat hak mereka. Sedekah pada isteri dan anak-anak, belanja mereka dan sebagainya, itu lebih baik. Kita mulakan dulu dengan mereka di Nabi ajak. Wabda biman ta'un. Mula dengan orang yang di bawah tanggungan kamu. Kita ni terbalik. Bagi ke orang pasal apa? Dapat nama. Hebat dia tu ustaz. Sekali main Jumaat 5,000. Bini dia tudung pun tak pakai. Tak ada nak beli. Laki dermah habis. Ni tak kena. Yang wajib selesaikan dulu, baru buat yang sunat. Anta saddaqa wa anta sahihun. Nombor 1, Nabi kata sedekah waktu kita sihat. Ni duk boleh berjalan macam ni, boleh bawa kereta, boleh naik motor. Sihat, tengah sihat. Yang kedua, syahihun, tengah kedekut. Sayang ustaz, kita pun tak tahu PKP nak kena bulak kedak ni ustaz ni. Kita pun tak tahu. Kan? Boleh jadi kena PKP pula, tak boleh kerja pula. Lah pun menega pun teruk ustaz. Kami hak kerja pun teruk, hak menega pun teruk. Pendapatan kurang ustaz. Takkan nak derma lagi. Masa duk kedekut ni Nabi kata derma. Pahala dia besar. Yang ketiga, wa ta'mulul ghina, berangan nak jadi orang kaya. Kalau tengah duk berangan nak jadi kaya, duk simpan duit, duk tengok buku akaun dia malam-malam, tengok Maybank to you. Buka, tengok, kidok. Lagi jaga tengok malam, buka Maybank to you, masuk password, cek lagi. Alhamdulillah, dah 6 angka dah. Esok pagi cek lagi, masuk 4,000 lagi. Alhamdulillah. Pagi-pagi bukan buka Quran, pagi-pagi buka Maybank to you dulu tengok. Contohlah, ataupun mana-mana bank yang lain, dia tengok akaun dia. Alhamdulillah. Masa duk tengah berangan nak jadi kaya, Nabi kata sedekah, kamu akan dapat pahala besar. Yang keempat, wa takhshal faqra, takut miskin. Saya pergi Syria hujung tahun lepas, bulan 11, bulan 12. Hak orang pergi bagi bantuan di Syria tu, yang tu depa pergi sempadan Syria. Kalau depa masuk pun depa masuk takat sempadan Syria dengan Turki atau Syria Lubnan. Depa tak masuk sempadan Syria. Tempat yang saya sampai ni, hak saya pergi ni tengah-tengah bandar Dimashq, pusat pentadbiran dia. Hak ni nak pergi ni payah, tak semua orang boleh pergi. Jadi pusat bandar ni rakyat dia memang susah kerana bantuan dari luar tak masuk. Hak bantuan yang dapat tu kepada orang-orang yang duduk sebagai pelarian, duduk dalam khaimah di pinggir-pinggir Syria. Kalau sempadan Turki nak sampai ke Syria, 7 jam, 8 jam, belum tentu sampai. Jauh, nak sampai ke Dimashq, jauh. Jadi keadaan orang yang ada di Syria tu, saya ambil contoh. Pagi tu, kami habis kelas
Hari pertama saya sampai dekat Dimash, 12 hari bulan. 12 hari bulan, 11 hari bulan. 12 hari bulan 11. Saya ada di kota Dimash. Pagi tu habis mengaji dekat Syekh Naim Arab Susi, jalan kaki nak pergi cari makan. Di satu tempat ni. Antara tempat dengan tempat kuliah tu lebih kurang 4 ke 5 kilometer. Jalan kaki cari makan. Tempat makan tu juga dekat dengan tempat-tempat syekh yang lain. Betulan bila sampai bertemu dengan dua orang syekh. Salah seorangnya mufti mazhab Syafi'i di kota Dimash, Syekh Rushdi Al-Qalami. Jumpa dengan seorang lagi ulama muda. Jumpa dengan Syekh Abdul Sattar. Bila dia nampak kami nak makan. Kedai tu 2 tingkat, kecil lah kedai tu. Daripada ujung meja ni sampai tiang ni, kecil lah. Masuk tu lalu kot dapur dia, naik tangga duduk di atas. Kecil lah kedai dia. Jadi bila kami duduk makan di atas roti tu, Syekh mai bayar di bawah. Dia mai bayar. Harga kami makan hari pagi tu 18,000 lira. 18,000 lira, duit kita lebih kurang dalam RM22 atau RM25. Lebih kurang macam itulah. Kami makan 4 orang hari tu. Sarapan pagi 22 orang. RM22 untuk 4 orang. Boleh lah. Sekali dengan ayat teh, dengan roti, dengan apa semua. Boleh lah. Itu duit kita. Convert duit kita okey lah. Tapi orang yang duduk di Syria, mereka nak dapat 18,000 tu, ya Rab, kena kerja 2 minggu baru dapat. 2 minggu pergi kerja baru dapat 18,000. Kerana dolar tinggi, nilai mereka jatuh, barang masuk dengan harga dolar makin meningkat, makin meningkat. Ni Malaysia duk mula ni. Lepas tu kita doa, Allahumma kshif annal bala. Ya Allah, tolong angkat bala. Wal waba, dah angkat wabak ni. Wal fahsya, angkat kejahatan-kejahatan yang berlaku ni. Wal ghala, ya Allah, harga barang tinggi melampau ni, tolonglah kami ya Allah. Kita tak faham, tu kita tak doa. Allahumma kshif 'anna al-bala wal waba wal fahsya wal ghala. Kita minta al-ghala, barang-barang melampau tinggi sampai kita tak mampu nak beli. Bayangkan Syekh boleh mai belanja dengan nilai hampir 2 minggu dia bekerja. Dia nak makan apa? Lagi sebulan ni. Hak ni lah orang kata, orang yang memberikan sedekah afdal. Nabi kata, wa takhshal faqra. Waktu dalam hati dia rasa bimbang nak miskin, waktu ni sedekah, Allah gantikan. Ada satu orang lelaki dia mai jumpa Nabi SAW. Dia mai, dia kata kat Nabi, dia minta bantuan daripada Nabi SAW. Fa'ahdaha al-ghanama. Nabi menghadiahkan kepada orang tadi al-ghanam, kambing, ma baina jabalaini, antara 2 bukit. Bukit pertama dengan bukit kedua. Lembah tu penuh dengan kambing. Nabi hadiahkan semua benda tu dekat dia. Kita ada satu lau kambing, kandang kambing. Kita ada kandang kambing. Dalam tu ada lebih kurang 50 ekor. Orang pemain rumah kita naik basikal. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Saya ni Haji tak makan 3 hari dah. Nak minta kambing sikit. Boleh tak? Dia ambil satu lau. Ni satu orang ni ambil balik. Betul ke Haji? Ya. Ada tu. Kita kalau kita semelih pun, kita pun kalau kita nak sembelih, kita pilih daging yang elok-elok saja. Daging yang elok-elok kita simpan. Kalau orang mai, paha tak bagi, rusuk tak bagi. Ya. Bayangkan Nabi SAW boleh sedekah kepada orang yang meminta dekat Nabi ni, kambing antara 2 bukit. 2 bukit. Banyak oh. Dia pun balik habaq dekat kaum dia. Dia kata, hampa semua kena beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia seorang nabi. Dia seorang nabi yang menginfakkan hartanya seolah-olah dia tidak pernah takut akan kefakiran.
Itu Nabi kita SAW. Kita tak sampai tahap tu. Ulama kata payah nak sampai tahap tu. Jadi buat takat mampu. Hari ni kalau bawa mai RM50, boleh bos RM10 dalam tabung masjid pun kira kemas lah. Tapi tu dia, kita jenis buka kita belek cari hak mana yang paling ni. Hak paling kecil. Cari tak ada. Tolak tabung di tepi. Tak ada duit dia kata. Biasa jumpa. Kau tuan-tuan biasa berlaku gitu. Tabung lalu, kita pun selalu cari buat keluar RM50. Tebal ni. Cari lagi buat keluar RM100. Robek pi 20, RM10. Cari tak ada. Lepas tu dia kata, duit tak ada ni, tak apa, sekejap lagi lah. Dia tolak tabung di tepi. Padahal di tangan dia ada duit. Dia cari duit RM1. Tuan-tuan, bila nak masuk Ramadan, kita kena perbanyakkan sedekah. Boleh? Belajar dah pada lah ni. Mula masuk hantar kat jiran. Lu jangan tunggu puasa pun nak hantar. Selalu Ramadan ni orang hantar makanan yang tak laku baru hantar, atau yang lebih masuk hangit ke tak sedap baru hantar. Masak hangit. Ish, nak makan apa tak apa sedap. Hampir bagi lah kat jiran sikit daripada nak buang saja. Ada lauk lebih sikit, hantar dekat Bajar Tahfiz. Ni ada hal lebih sok tadi. Kami perangat dah semalam. Kami tak tahu nak buang, rugi. Jadi ustaz basuh balik gulai ni. Ustaz buh dalam raga. Ustaz basuh, ustaz gul tu. Lepas tu ustaz tabak balik kunyit apa semua, bau rempah bagi ni sikit. Bagi daging ni ada bau sikit ustaz, sebab dia dah lama. Tak apa, tapi boleh buat lagi ustaz, boleh buat. Tengok, dia ingat Mak Taufik ni tong sampah ke? Depa ni hafal Quran, bukan hafal komik, dia buatan raya. Depa bukan mengaji alam pewira, depa mengaji Quran, mengaji hadis. Takkan hantar barang yang basi main, suruh ustaz buat pula. Tu bukan kerja ustaz nak pergi proses law tu. Dia kerja dia nak mengajar lagi. Niaga tak laku, hujan, kena ribut dan sebagainya. Tak boleh nak pergi, demam, kena covid lah apa semua. Dah masak siap dah. Tak tahu kontak rapat, tak boleh nak pergi. Niaga tak habis. Tak di masjid ya. Kalau habis, seketui tak sampai ke masjid. Lain kali kalau masak, lebihkan siap-siap untuk masjid. Ni untuk ahli syurga yang akan solat di masjid. Ni untuk orang-orang soleh, nak bagi mereka makan. Bohlam bekah yang elok, hias dengan baik-baik. Bukan main ikat dengan plastik sampah lah. Keluarlah palung-palung ni kan. Tu macam main letak pisang apa kan. Saya tak pernah dapat tu pisang tu. Kita main awal lagi kan. Main awal lalu tengok lah. Batal lepas mayang boleh ambil. Tak ada lah, tinggal pulak. Baru ni pulak pun tak ada. Tak apalah rezeki. Bagi tu ada yang main bubuh apa. Kau pak gad tu ambil apa. Kan kira pak gad ni. Oh dah. Dia kata dia tak ambil. Dia jaga. Dia jaga masjid, dia tak jaga hak tu. Kadang main jagung, kadang main sayur. Bagus. Sedekah ni. Belajar sedekah. Yang jarang bersedekah, belajarlah bersedekah. InsyaAllah bila masuk Ramadan, tuan-tuan, kita akan rasa murah hati nak kongsi rezeki kita dengan orang insyaAllah. Nah, ni musim kenuri. Nak bubuh RM5 pun ketak-ketak. Tuan kenuri pula dapat duit kita tu. Saya pergi belayar sana. Dia buka-buka tengok. Hei, RM5 lah. Buat main 6 beranak. Aku 6 beranak ni komik fikir RM8 satu kepala. 8 kali 6. Hui. Dia main bagi RM5 lah. Lepas ni kenuri tanda. Tak panggil lah. Pasal apa? Main kenuri kahwin bagi RM5. Kita panggil orang main kenuri ni pasal nak orang bayar duit kat kita ke pasal apa? Satu. Yang kedua, kita pergi kenuri rumah orang. Kita nak sedekah. Tak mampu, tak usah sedekah. Kalau mampu, sedekah. Supaya timbul kasih sayang antara kita. Timbul kasih sayang antara kita. Jadi insya-Allah kita perbanyakkan sedekah, banyakkan amalan sunat, banyakkan puasa dalam bulan Rajab ni. Insya-Allah kita jumpa dengan Ramadan dalam keadaan kita dah selesa beribadat kepada Allah. Masuk hari pertama Ramadan, kita dah laju dah. Bukan hari pertama beli basikal harga 4,000 5,000 simpanlah rumah. Hari program kayuhan bersama Masjid Al-Bushra, dia pun hari tu baru buat keluar. Hari tu baru nak pakai baju. Kayuh sampai tang kepala depan tu tahan van PJA, pengurusan jenazah Al-Bushra. Naik van mayat balik. Tak boleh pergi ustaz kejang. Lepas tu beli basikal, kayuh siap-siap. Begitulah Ramadan yang akan kita jumpa nanti, lebih kurang tak sampai 60 hari dah. Kita kena wamak, banyakkan baca Quran, banyakkan selawat, banyakkan sedekah, banyakkan qiyamul lail, banyak buat baik. InsyaAllah
kita akan bahagia bila bertemu dengan Ramadan kelak. Wallahu alam. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu kelemahan di saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma assur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna. Allahumma la tudhhib barakata 'ulumihim 'anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.